Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Iqmal Rabita Azmi dari kelas 506 bersama rakan-rakan sekumpulan saya Nurina Biha binti Masnizan dari kelas 501 dan Muhammad Nafis bin Nasrun daripada kelas 504. Tujuan kami melakukan projek ini adalah untuk menganalisis perbelanjaan remaja sama ada membeli keperluan ataupun kehendak, khususnya kepada para pelajar MRC Taiping, supaya mereka dapat merancang perbelanjaan mereka dengan lebih baik sama ada di dalam talian ataupun ketika membeli belah di pasar-pasar. Pakar psikoterapi mengatakan tabiat ketagihan membeli belah di dalam talian mempunyai hubung kait dengan kesihatan mental seseorang, dan ianya juga boleh menjejaskan kesihatan mental dan hubungan sosial individu orang tersebut. Satu kajian yang telah dijalankan ke atas 122 individu yang mempunyai ketagihan berbelanja secara online mendapati bahawa mereka mempunyai risiko menghidapi kemurungan dan kegelisahan yang lebih tinggi daripada biasa, kerana internet telah menjadikan aktiviti membeli belah lebih mudah daripada pelbagai aspek, seperti tiada had masa yang ditetapkan kerana 24 jam laman web membeli belah boleh diakses. Yang kedua, harga-harga barangan yang dijual di atas talian amat murah, terutamanya bagi golongan remaja yang tiada pendapatan tetap. Buying shopping disorder ataupun BSD merupakan satu masalah yang telah lama dikesan, dan pada zaman teknologi internet ini, BSD telah diangkat ke dalam fasa yang lain, dan ia mempengaruhi satu daripada 20 individu. BSD juga dalam bentuk atas talian ini boleh mewujudkan keinginan melampau untuk membeli barangan dan menimbulkan kepuasan apabila berbelanja. Terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dan diselesaikan melalui kajian ini. Semua keluarga dan pendidik di sekolah mengharapkan yang terbaik untuk semua pelajar ataupun anak-anak dari segi akademik dan sahsiah. Tidak semua perkara termasuk di dalam silibus sekolah. Remaja pada masa kini amat menyukai meneroka seluruh internet untuk menimba ilmu yang baharu yang terdapat hanya pada hujung jari mereka. Analisis jujur dilakukan terhadap segelintir remaja pelajar MRC Taiping tentang penggunaan mereka membeli belah dalam talian. Mungkin mereka tidak diberikan tunjuk ajar awal oleh orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman di dalam berbelanja, ataupun mereka terpengaruh dengan rakan-rakan mereka yang suka berbelanja. Kami akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk mereka, menentukan pembelian mereka wajar ataupun tidak, dan mengutamakan keperluan ataupun kehendak seseorang individu tersebut. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk menganalisis perbelanjaan dalam talian yang dilakukan oleh remaja MRSM Taiping sama ada mengutamakan keperluan atau kehendak. Keperluan dan kehendak kedengaran biasa, namun memberi impak yang besar kepada seorang remaja kerana akan membuat mereka membeli sesuatu yang tidak mendatangkan faedah, malah boleh mendatangkan aura negatif kepada remaja itu sendiri jika tersalah langkah memilih. Seterusnya, kami ingin memastikan pelajar MRC Taiping dapat merancang perbelanjaan mereka dengan baik setelah menggunakan solusi yang kami hasilkan untuk mencegah perkara negatif daripada berlaku dan mempengaruhi rakan sebaya yang lain. Selain melahirkan modal insan yang terbaik, MRC Taiping juga menghasilkan remaja yang dapat mengawal nafsu perbelanjaan dengan sempurna untuk menghasilkan keluarga yang konduktif pada masa akan datang. Berdasarkan borang soal selidik yang telah kami adakan melalui aplikasi Google Form, saya akan bacakan data-data dapatan kajian saya berdasarkan borang soal selidik tersebut. Daripada borang soal selidik tersebut, seramai 20 responden telah menjawab, dan
90% daripada responden tersebut berpengalaman membeli belah secara dalam talian. Malangnya, 25% daripada mereka tidak menggemari membeli belah dalam talian. Kekerapan, 100% kekerapan dari 100% daripada mereka mempunyai kekerapan sebanyak 1 hingga 3 kali dalam membeli belah dalam jangka masa sebulan. RM50% daripada mereka menggunakan RM21 Malaysia hingga RM40 Malaysia untuk membeli belah dalam masa jangka sebulan. Dan mereka semua merasakan jumlah penggunaan mereka dalam membeli belah tersebut dalam jangka masa sebulan adalah wajar. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, kami mendapati 60% daripada remaja di dalam Malaysia tidak dapat mengawal pembelajaran dalam talian mereka. Mereka tidak berfikir dan tidak berfikir sama ada perkara itu kehendak atau keperluan sebelum mereka membeli sesuatu. 40% daripada remaja di Malaysia dapat mengawal pembelajaran mereka secara dalam talian dengan membeli keperluan dan kehendak secara teratur dan tidak melebihkan kehendak mereka dan mengutamakan keperluan mereka. Kami mencadangkan beberapa cara untuk masa hadapan supaya dapat lebih mengawal pembelian dalam talian para remaja. Yang pertama, pihak kerajaan bolehlah menganjurkan sebuah kempen yang mendidik para remaja supaya dapat mengawal nafsu pembelian dalam talian mereka. Bukan saja pembelian dalam talian, malah pembelian bersemuka secara offline semasa di pusat membeli belah. Memandangkan ibu bapa sekarang sibuk bekerja dan memberikan segala hak kepada anak-anak untuk menguruskan pembelanjaan mereka. Yang kedua, pihak kerajaan ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab bolehlah mengususkan dan menghadkan kepada umur yang boleh membeli belah secara dalam talian, yang boleh mempunyai akaun membeli belah secara dalam talian seperti Shopee, Lazada. Secara rumusnya, berdasarkan kajian yang dilakukan daripada pelbagai sumber, didapati bahawa 85.7% daripada 14 orang remaja mempunyai pengalaman dalam membeli belah secara talian. Namun begitu, hanya 64.3% daripada mereka sahaja menggemarinya. Hal ini kerana beberapa punca seperti remaja tidak mempunyai medium untuk membayar melalui online banking dan tidak mempercayai pembelian dalam talian. 100% daripada 14 orang pelajar tersebut membeli belah sebanyak 1 hingga 3 kali dalam masa sebulan. 35.7% daripada mereka menggunakan wang sebanyak RM41 dan ke atas setiap bulan untuk pembelian dalam talian dan 92.9% daripada mereka yakin bahawa jumlah wang yang digunakan adalah wajar. Kesimpulannya, pelajar tidak pernah memikirkan tentang barang yang dibeli adalah wajar atau tidak, keperluan atau kehendak. Sebaliknya, hanya mengikut nafsu mereka dan memikirkan perkara tersebut wajar. 57.1% daripada mereka bersetuju untuk memiliki satu garis panduan yang dapat menentukan pembelian dalam talian mereka wajar atau tidak. Maka, kami telah membina satu garis panduan supaya dapat digunakan oleh mereka.